Assalamualaikum. Saya Nur Izzati akan menerangkan mengenai kuih bolu Sabahan, iaitu nama perniagaan kami. Bidang niaga kami ialah menjual produk makanan. Jenis produk yang kami jual ialah kuih bahulu. Ini merupakan sampel ataupun contoh packaging kuih bolu kami, iaitu untuk satu balang ialah RM10 saja. Berikut merupakan logo syarikat kami. Logo syarikat kami telah dipersetujui oleh ahli kumpulan. Penciptaan logo ini dihasilkan bertujuan supaya syarikat kami lebih dikenali serta tiada unsur sebarang peniruan dengan syarikat lain. Selain itu, logo ini juga bertujuan menarik minat pelanggan untuk membuat pembelian dengan produk kami, iaitu kuih bolu. Penciptaan logo ini juga bertujuan untuk memberitahu bahawa produk kami dihasilkan dengan 100% dari syarikat kami dan ingin meningkatkan lagi syarikat kami agar mampu berdaya saing secara sehat dengan syarikat lain. Penghasilan produk kami adalah halal dan bermutu tinggi dan penggunaan bahan tanpa bahan tiruan. Seterusnya merupakan maksud logo. Maksud nama syarikat kuih bahulu ialah produk kami yang kami hasilkan, iaitu kuih bahulu, dan kami pasarkan di Sabah. Dan Sabah ialah negeri Sabah, iaitu sebab itu kami meletakkan kuih bahulu Sabahan. Selain itu ialah Sabah merupakan tempat di proses produk kuih bolu. Selain itu, Sabahan pada nama syarikat adalah bermaksud seseorang pengurus yang lahir di Sabah dan menghasilkan resepi kuih bolu yang sedap dan ingin memartabatkan lagi produk tempatan ke seluruh negeri dan ke luar negara dengan mempromosikan makanan tradisi ataupun makanan tradisional yang terdapat di Malaysia. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Mustika. Hari ini saya akan menerangkan serba sedikit mengenai misi dan visi untuk produk yang kami pilih, iaitu kuih bahulu. So, misi dia yang pertama adalah untuk memastikan produk ini maju dalam Asia dan juga luar negara, which is menghasilkan produk makanan yang berkualiti. So, yang kedua adalah penghasilan produk yang cemerlang dan mampu bersaing, iaitu berkualiti tinggi juga. Ketiga, memenuhi keperluan manusia, yaitu makanan, dan dalam masa yang sama keperluan itu dipertingkatkan kualiti. So, untuk visi pula, misi kami adalah untuk menjadi peneraju dalam penghasilan produk kuih bahulu. So, maksudnya kami ingin memastikan produk ini sentiasa maju dan menjadi peneraju kepada orang lain untuk bersama melakukan bisnes produk makanan yang halal dan dijual ke serata dunia. Seterusnya adalah kami ingin memberikan perkhidmatan yang terbaik demi kepuasan pelanggan. So, itu saja untuk penerangan kali ini. Sekian, terima kasih. Okey, seterusnya ialah carta organisasi company Bahulu Sabahan. Yang pertama ialah pengurus, iaitu Muhammad Fikri bin Abdullah Suhul. Yang kedua ialah timbalan pengurus Siti Rada binti Muhammad Hisham. Yang ketiga ialah setiausaha Emma binti Abdul Wajid. Yang keempat, dalam unit kewangan seorang saja, iaitu Luciana John. Seterusnya, unit pemasaran atau unit marketing, ada dua orang ahli, iaitu Cynthia dan juga Valerie. Next is unit operasi, diawasi oleh Nur Izzati binti Saad. Unit promosi pula diawasi oleh dua orang ahli, iaitu Aiman dan juga Syafa Rizal. Dan yang terakhir ialah unit publicity, dipegang oleh Mira. Itu sahaja untuk carta organisasi. Seterusnya adalah objektif penjualan produk. Yang pertama, menghasilkan kuih bahulu dengan mengekalkan cita rasa tradisional di samping menawarkan produk pada harga yang berpatutan. Objektif yang kedua,
menaiktarafkan lagi kuih tradisional Bahulu untuk terus berkembang dalam pasaran tempatan. Dan objektif yang terakhir adalah menggalakkan serta memberikan peluang kepada usahawan Bumiputera untuk memajukan lagi produk yang mereka sedang usahakan. Seterusnya, target audiens yang pertama ialah jantina. Lebih daripada separuh pembeli kuih Bahulu Sabah ini adalah dari golongan perempuan berbanding lelaki. Yang kedua ialah umur. Peratusan tinggi peringkat umur yang sering membeli adalah dari golongan dewasa, iaitu berumur 22 hingga 26 tahun. Yang ketiga ialah bangsa. Pembeli yang mendominasi adalah dari bangsa Melayu berbanding Cina dan India. Yang keempat ialah negeri asal. Peratusan menunjukkan ramai pembeli yang berasal dari negeri Sabah berbanding Sarawak dan juga Semenanjung Malaysia. 1, 2, 3. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Aiman bin Azhar. Di sini saya ingin menjelaskan berkenaan dengan kajian pemasaran, iaitu yang pertama menilai peluang-peluang pemasaran yang melibatkan aktiviti penyelidikan pemasaran bagi mengumpul maklumat tentang persekitaran pemasaran seperti demografi, ekonomi dan juga sosial. Melihat dari aspek demografi, iaitu penjualan Bahulu ini ialah golongan masyarakat sekitar kawasan bandar, iaitu di Kota Kinabalu Sabah, Kuching Sarawak dan juga Gombak Selangor. Hal ini kerana taburan dan kepadatan di pusat bandar akan menguntungkan syarikat dari aspek penjualan produk makanan, iaitu kuih Bahulu tradisional. Umur sasaran iaitu 25 hingga 35 tahun, iaitu masyarakat yang sudah bekerja dan mempunyai pendapatan tetap. Dari aspek sosial, masyarakat di kawasan bandar sering mencari kudapan atau makanan yang boleh dibawa ke mana-mana sahaja sebagai alas perut, contohnya semasa di dalam kereta, di pejabat maupun di rumah. Yang kedua iaitu memilih sasaran pasaran, melibatkan aktiviti segmentasi pasaran, penyasaran pasaran dan juga peletakan pasaran itu. Dari aspek segmentasi, syarikat memilih untuk memfokuskan pada kawasan yang mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi. Sasaran yang dipilih bukan hanya pada golongan yang mempunyai pendapatan tetap sahaja. Hal ini kerana harga yang ditawarkan kompetitif, iaitu mampu dibeli oleh semua golongan masyarakat. Yang ketiga, kemaskini harga dan tawaran produk. Menghantar kaji selidik maklum balas daripada pelanggan secara online dapat membantu mendapatkan pandangan daripada produk yang dijual. Hal ini dapat mendorong penambahbaikan produk, kepuasan pelanggan dan akhirnya jualan. Soalan seperti perubahan yang penambahbaikan produk yang dapat meningkatkan kualiti produk kami. Setiap jawapan yang diterima daripada pelanggan akan ditambahbaikan oleh syarikat supaya kepuasan pelanggan dapat dijaga. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera kepada Dr. Mastika, dan pada hari ini saya akan membentangkan bahagian saya, iaitu masalah yang hendak diselesaikan di dalam penjualan kuih Bahulu bagi kumpulan kami. Masalah yang pertama dapat diperoleh oleh kumpulan kami adalah balang Bahulu muda kemek. Berkemungkinan apabila balang ataupun Bahulu tersebut sampai ke tempat pembeli, balang tersebut sudah kemek disebabkan oleh penghantaran yang dilakukan oleh pihak pos tidak begitu baik kerana mereka menindih barangan tersebut dengan barang yang lebih berat ataupun mereka hanya membaling barangan tersebut. Masalah yang kedua adalah kejujuran pembeli. Berkemungkinan pembeli tidak jujur dalam membayar harga postage yang telah ditetapkan oleh pihak pos. Dan yang ketiga adalah harga penghantaran yang tidak menentu disebabkan oleh apabila penjual menimbang barangan tersebut, dia tidak sama dengan apa yang ditimbang oleh pihak pos. Okey, sama sejahtera. Saya akan membentangkan mengenai kos pengeluaran bagi produk kami iaitu Bahulu. Kami menggunakan 3 bahan iaitu gula pasir, tepung dan telur. Kami menggunakan gula pasir total sebanyak RM17.10,
tepung RM11.50 dan telur RM38.40. Total bagi ketiga-tiga bahan ini ialah RM67. Kos pembungkusan bagi produk kami ialah balang sebanyak RM21 dan satu bundle yang sebanyak 36 unit berharga RM48.60. Jumlah bagi balang dan satu bundle tersebut RM69.60. Bubble wrap bagi pembungkusan ialah sebanyak RM30.40 iaitu 4 unit. Okey, kami menggunakan 2 gam sahaja iaitu berharga RM2.40 dan kos bahan mentah dengan kos pembungkusan sebanyak RM169.40. Kos shipping akan ditanggung oleh pembeli tersebut. Okey, sekian. Bagi customer segmen, kami memfokuskan kepada golongan yang berusia 30 tahun ke atas bersama ada berpendapatan rendah ataupun tinggi, contohnya golongan suri rumah ataupun golongan yang bekerja. Dan bagi market segmen pula, kami fokuskan kepada golongan individu yang mempunyai minat untuk membeli kuih bahulu iaitu produk kami. Bagi kos dan juga pendapatan, saya akan menerangkan kos dahulu. Bagi perniagaan kek kami ini terdapat perbezaan sedikit di mana kami tidak mempunyai fixed cost. Sebab yang pertama adalah kerana kami tidak menyewa premis. Tempat operasi pengeluaran kuih bahulu ini adalah di tempat rumah daripada member perniagaan kami sendiri, dan seterusnya ialah contohnya seperti fixed cost elektrik dan juga air berpindah kepada variable cost, kerana sebabnya adalah dalam perniagaan kami ini kami tidak beroperasi secara tetap, di mana kami beroperasi hanya bergantung kepada permintaan pelanggan dan juga mengikut situasi keadaan semasa. Dan bagi pendapatan pula, pendapatan yang diperoleh oleh perniagaan kami adalah berbentuk daripada bayaran jualan produk tersebut sendiri, dan model pendapatan dalam perniagaan kami adalah transactional revenue model, dan seterusnya ialah taktik pricing ataupun taktik penghargaan yang digunakan dalam perniagaan kami adalah teknik penetration, di mana kami menarik pelanggan dengan menawarkan harga yang murah. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Farizal bin Rosli, nombor metrik 66881. Saya akan menjelaskan bahagian business model canvas BMC. Yang akan saya jelaskan ialah key partner, key activities and key resources. Key partner, hubungan antara pembeli dan pembekal, bahan-bahan mentah dan penyediaan alatan bahulu kami mendapatinya dan dijadikan sebagai pembekal kami dari syarikat kota, dan yang kedua ialah dari kedai plastik Jenny. Yang kedua, key activities. Key activities dibagi pada dua, marketing dan selling. Marketing, mempromosikan produk melalui saluran media sosial dengan menggunakan kaedah soft sell dan hard sell. Yang kedua, selling, menyediakan perkhidmatan postage untuk pelanggan yang tinggal di negeri lain atau di daerah lain. Cash of delivery, COD, penghantaran hingga ke depan rumah pelanggan. Yang ketiga, self pick up untuk pelanggan yang ingin membuat pembelian. Yang terakhir, key resources, dibagi kepada dua, fizikal dan sumber intelek. Fizikal, menggunakan fasiliti pembuatan bahulu, sistem point of sale dan rangkaian pengedaran. Yang terakhir, sumber intelek, jenama produk kami yang bernama Bahulu Kame. Itu saja pada saya. Sekian, terima kasih.